tell me that I'm never. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, sekali lagi timbul satu persoalan di antara PAS dan Bersatu. Walaupun kita tahu pengakuan kepimpinan tertinggi PAS dan kepimpinan tertinggi Bersatu bahwa mereka tiada masalah, tiada persengketaan, tiada kesalahpahaman. Namun saudara-saudara, terdapat satu persoalan yang masih lagi timbul sehingga hari ini. Kenapa bukan Hadi Awang yang jadi presiden ataupun pengerusi Perikatan Nasional, sedangkan gabungan di dalam Perikatan Nasional Bersatu, PAS dan Gerakan. PAS adalah parti yang mempunyai ahli parlimen paling ramai, paling banyak bagi gabungan PN. Bukan saja bagi gabungan Perikatan Nasional, namun bagi mana-mana parti di seluruh Malaysia, PAS adalah antara ataupun mungkin yang tertinggi mempunyai jumlah ahli parlimen. Nah, saudara-saudara, persoalannya adalah bagaimana dengan Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin. Adakah Hadi Awang juga mahu menjadi pengerusi Perikatan Nasional, ataupun mungkin Muhyiddin Yassin tetap mahu bertahan menjadi pengerusi PN. Nah, saudara-saudara, satu berkonsen daripada Harapan Daily bertarik 11 September, PAS ambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Kalau benar PAS ambil alih kepimpinan PN, adakah Bersatu akan dihumban keluar? Muhyiddin Yassin akan dipecat? Itu menjadi persoalannya. Rata-rata penganalisa politik meramalkan Muktamar PAS ke-70 yang bermula hari ini, bertarik 11 September, akan membangkitkan isu PAS mengambil alih kepimpinan Pakatan Pembangkang PN. Ahli Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, waktu untuk PAS mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang sudah tiba. PAS perlu menggunakan strategi untuk mendapatkan jawatan tersebut, memandangkan Bersatu berdepan masalah dalaman dan presidennya mempunyai kes di mahkamah, katanya melapor FMT. Ketua Pembangkang sekarang ialah Hamzah Zainuddin yang juga adalah SU Agung Bersatu. PN pula diketuai oleh Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang berdepan tuduhan di bawah akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan Agung ke-16 dalam pelantikan Perdana Menteri ketika kempen PRK Nenggiri. Penganalisa Zairini Azmi dari Universiti Sains Malaysia juga senada dengan Azmi dalam isu ini. Muktamar PAS ke-70 berlangsung mulai hari ini sehingga 15 September di Kerbau, Temerloh, Pahang. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kalau benarlah tiba-tiba PAS tak puas hati nak jadi pengerusi PNK, nak jadi kepimpinan tertinggi dalam PNK, adakah PAS boleh dengan mudah menumbangkan Muhyiddin Yassin, menggulingkan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusinya sendiri? Adakah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin akan diganti dengan kepimpinan PAS? Nah, saudara-saudara, dalam politik apapun boleh berlaku. Persoalan yang utama adalah adakah PN akan berpecah sebelum PRU 16 ataupun mereka sebenarnya semakin menjadi gabungan yang kuat? Itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, mesti ada yang tertanya-tanya, apa perkembangan terkini kes Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Jana Wibawa, berkaitan dengan penyalahgunaan RM232.5 juta yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini, Muhyiddin Yassin telah menerima berita duka cita setelah beliau didakwa di mahkamah berkaitan dengan siasatan 3R, di mana ini disebabkan oleh ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin, pengerusi PN itu, pada PRK yang lepas. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, satu lagi perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 11 September,
Case salah guna Rm232,5 juta. Nasib Muhyiddin di tangan Mahkamah Rayuan hari ini. Keputusan permohonan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyemak dapatan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa membabitkan Rm232,5 juta dihadapinya akan diputuskan di Mahkamah Rayuan. Ia akan diputuskan oleh panel 5 hakim dipengerusikan Datuk Aziza Nawawi bersama-sama Datuk Rozima Ghazali, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, Datuk Azman Abdullah, dan Datuk Azhari Kamal Ramli. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah Rm232,5 juta bagi bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ini kerana 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Bagaimanapun pada 28 Februari lalu, panel 3 hakim di Mahkamah Rayuan mengarahkan kes itu dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut selepas membenarkan rayuan pendakwaan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan kes salah guna Rm232,5 juta yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekiranya benar-benar Muhyiddin Yassin akan kalah di mahkamah, sekiranya benar-benar Tan Sri Muhyiddin Yassin bersalah dalam hal ini, bagaimana dengan jawatan beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional, sebagai Presiden Bersatu, sebagai ahli Parlimen Pago, dan juga saudara-saudara sebagai pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri. Adakah beliau kini akan menjadi seperti Najib Razak, menjadi Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang masih lagi menjalani hukuman penjara sehingga hari ini? Adakah Muhyiddin Yassin, gelaran beliau sebagai Tan Sri, boleh ditarik balik susulan sebelum ini yang di Pertuan Agong ke-17 ada bertita supaya darjah kebesaran pingat yang telah dimiliki ataupun diberikan kepada mana-mana pemimpin ataupun mana-mana individu yang telah menerima darjah kebesaran ini perlu ditarik balik sekiranya mereka terlibat dengan jenayah dan rasuah. Dan saudara-saudara, rupanya ramai yang setuju dengan kenyataan ini, yaitu mana-mana pemimpin ataupun individu yang telah menerima gelaran memang layak untuk diberikan gelaran kerana mereka berjasa. Namun apabila mereka telah melakukan kesilapan sehingga boleh dituduh sebagai perasuah, disabit bersalah, dibuktikan bersalah, masuk penjara, sudah pasti gelaran itu perlu ditarik semula. Tuan-tuan yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.